Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita pada hari ini untuk membahaskan satu forum yang bertajuk Peranan dan Cabaran PIBG dalam Pendidikan Masa Kini. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya Anis Adifa binti Isha sebagai moderator pada hari ini. Okey. Saya dah kenalkan diri. Tentunya para pendengar ingin tahu siapakah panel-panel jemputan kita pada hari ini. Kita mulakan dengan panel pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kerana telah menjemput saya pada hari ini untuk menyampaikan forum tentang PIBG lah, peranan dan cabaran PIBG. Jadi nama saya Nur Syakirah binti Syuaib. Okey, silakan panel kedua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih seluruh saya ucapkan terima kasih kepada tuan moderator. Nama saya Zaidah Hasanah binti Ahmad Kabir. Seterusnya, Silakan panel ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan moderator kita kerana menjemput saya untuk forum kali ini. Okey, nama saya Nur Atirah binti Nazri. Okey, dan panel yang terakhir kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan, dan terima kasih saya ucapkan kepada moderator kami kerana telah menjemput saya untuk hadir ke forum ini. Dan nama saya ialah Nur Hana binti Muhammad Azim. Okey, alhamdulillah kita dah kenal keempat panel jemputan kita pada hari ini. Sebelum saya berikan ruang dan peluang kepada para panel untuk mengupas isu berkaitan peranan dan cabaran PIBG dalam pendidikan masa kini, saya akan terangkan sedikit berkaitan tajuk kita pada hari ini. Okey, PIBG. PIBG merupakan singkatan ataupun akronim daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Menurut Akta Pendidikan KPM 1996, PIBG ditubuhkan di semua sekolah kerajaan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan guru di sekolah. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, bukan sahaja guru menjadi seorang pendidik, malah ibu bapa juga dan komuniti juga perlu memainkan peranan dalam mendidik anak bangsa. Jadi kalau kita lihat sesuatu persatuan ini, pasti akan ada cabaran dan peranan tersendiri untuk mencapai sesuatu objektif. Jadi saya lihat di sini para panel sudah tidak sabar untuk mengupas isu-isu berkaitan peranan dan cabaran PIBG dalam sistem pendidikan pada masa ini. Okey, jadi antara cabaran yang PIBG belum memainkan peranan di sekolah, antara isu yang terhangat sekarang adalah berkaitan buli. Jadi pada pandangan panel-panel sekalian, bagaimanakah peranan PIBG dalam menangani isu buli di sekolah? Okey, kita mulakan dengan panel yang pertama. Silakan. Jadi di sini saya akan tentang peranan PIBG dalam tentang isu buli ni lah. Banyak yang kita dapat lihat peranan daripada isu buli ni daripada persatuan PIBG ni lah. Yang mana peranan ini kita boleh lakukan dengan pembentukan sahsiah dan juga pemantapan akhlak daripada kalangan ibu bapa dan juga guru. Tidak semestinya kita sebagai ibu bapa hanya melepaskan tanggungjawab itu untuk pembentukan sahsiah murid tersebut hanya kepada guru. Yang dapat kita lihat sekarang ini banyak ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja sehingga melepaskan tanggungjawab tersebut kepada pihak sekolah. Yang mana di situ guru-guru hanyalah mempunyai masa dengan murid-murid dan anak-anak hanya di waktu persekolahan dan bukannya di rumah. Jadi sebagai tugas ibu bapa haruslah memfokuskan kepada pembentukan sahsiah kepada anak-anak tu di rumah juga. Kerana Nabi SAW bersabda yang mana Allah hantarkan Nabi ini untuk menjadi pedoman kepada kita, untuk kita boleh jadikan Nabi Muhammad SAW ini sebagai role model kita. Jadi kita boleh ambil daripada pembentukan sahsiah ni, kita boleh lihat sahsiah Nabi dan juga akhlak Nabi. Kerana anak-anak ini adalah seperti kain suci yang dilahir, yang mana ibu bapa itulah yang mendorong kepada anak-anak untuk menjadikan anak-anak itu antara Yahudi, Nasrani dan Majusi. Itulah pilihan ibu bapa, peranan ibu bapa dalam mencorakkan anak-anak untuk masa hadapan kita lah. Dari segi cabaran, yang mana berlakunya kes buli ini apabila guru membuat aduan kepada ibu bapa lah. Bila ada guru memberitahu tentang disiplin anak-anak di sekolah, tahap penerimaan mereka tu tidak dapat menerima anak mereka tu tentang salah laku anak mereka di sekolah.
kebanyakan ibu bapa ni banyak menyalahkan pihak sekolah sahaja dalam disiplin anak-anak mereka, kerana apabila berlakunya isu buli ni yang dapat kita lihat tahap penerimaan mereka. Contoh isu yang terjadi di Indonesia yang mana guru tersebut telah memberitahu kesalahan anak mereka kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa ni tidak dapat menerima salah laku anak yang di sekolah tu. Jadi ibu bapa yang berlaku kes di Indonesia tu dia mengambil tindakan dengan mencederakan guru terbabit sehingga menyebabkan kecederaan kekal kepada guru tersebut. Jadi setakat itu bahas saya tentang peranan dan cabaran PIBG lah. Okay, terima kasih kepada Cikgu Syirina dan Tuan Moderator. Bagi pandangan saya pula tentang isu buli ini bagi saya adalah sangat berat. Jadi di sini peranan kepada isu buli ini adalah kita perlu memperkasa kolaborasi antara pihak PIBG dan sekolah dalam menangani isu buli. Perkara ini kita boleh kaitkan dengan penyelidikan yang mendalam, peningkatan sistem laporan dan mengadakan program anti buli bersama dengan ibu bapa. Okey, pertama-tamanya penyelidikan yang mendalam perlu dijalankan untuk memahami secara menyeluruh sejauh mana isu buli meresap dalam kehidupan seharian pelajar. Okey, penyelidikan ini dapat mencakup kajian terhadap kejadian buli, faktor penyebab dan impaknya terhadap mangsa ataupun korban buli. Okey, melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, langkah-langkah yang lebih efektif yang mana dapat dirancang untuk mengatasinya, maka pihak PIBG dan sekolahlah dapat dan harus bersama-sama berganding bahu menyusun, merancang, merencana aksi berdasarkan temuan penyelidikan ini. Okey, di sini saya ingin menyentuh tentang beberapa cabaran yang dihadapi oleh pihak PIBG dengan pihak sekolah. Jadi di sini apa yang saya nampak dan saya lihat daripada cabaran ini adalah peringkat kesedaran rendah dari pihak ibu bapa terhadap isu buli ini. Okey, percabaran utama dalam menangani isu buli ini adalah di kalangan pelajar, kekurangan kesedaran daripada pihak ibu bapa, iaitu mengenai impak negatif yang dapat timbul daripada masalah ini. Okey, sebilangan ibu bapa mungkin tidak menyedari betapa seriusnya isu buli ini dan bagaimana ia boleh mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan emosi anak-anak kita. Okey, jadi oleh itu langkah-langkah perlu diambillah untuk meningkatkan kesedaran ibu bapa mengenai isu ini, yang mana isu ini bagi saya amat berat sekali. Okey, itu adalah antara peranan dan cabaran daripada pihak saya. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Kalau kita dengar apa ujahan daripada panel pertama dan panel kedua tadi mengatakan bahawa tahap kesedaran ibu bapa pada hari ini sangat rendah berkaitan buli. Sedangkan ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam sistem pendidikan hari ini. Akan tetapi, ibu bapa pada hari ini hanya memberikan sepenuhnya kepada guru untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi, sebagai seorang ibu bapa yang berwibawa, kita perlulah memainkan peranan yang penting. Walaupun kita dah menghantar anak kita ke sekolah, kita dah menghantar anak kita ke asrama, tetapi kita juga perlu turut mengetahui perkembangan lebih-lebih lagi sasiah pelajar itu di sekolah. Kerana dunia hari ini kita boleh lihat, kadang-kadang sasiah anak-anak di rumah berbeza, di asrama berbeza, di sekolah berbeza. Jadi sebagai ibu bapa haruslah memainkan peranan bersama guru untuk meningkatkan kualiti seseorang pelajar. Jadi kita lihat di sini panel ketiga dan panel keempat pun sudah tidak sabar untuk membahaskan isu peranan dan cabaran PIBG dalam pendidikan pada masa ini. Okey, kita bersedia kan panel yang ketiga? Okey, kita berikan ruang dan peluang kepada panel ketiga dan panel keempat untuk membahaskan berkaitan peranan dan cabaran PIBG dalam sistem pendidikan hari ini. Silakan. Okay, baik, pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada kepada moderator kita dan juga panel pertama dan juga panel kedua yang telah menerangkan serba sedikit tentang peranan dan juga cabaran PIBG untuk menangani masalah isu bullying. Okey, bagi pendapat saya, isu bullying ni adalah perlakuan seorang murid melakukan bullying ini dipengaruhi oleh media sosial. Yang kedua, disebabkan rakan sebaya di sekeliling pelajar, dan juga yang terakhir mestilah persekitaran antara mereka. Okey, baik. Pada pendapat saya, isu berkaitan bullying ini sangat serius yang berlaku di sekolah. Dan isu ni setiap pihak perlu mengambil berat untuk menangani masalah ini. Okay, yang pertama sekali,
Antaranya adalah ibu bapa dan juga guru lah. Okey, peranan PABG untuk menangani masalah yang sering berlaku di sekolah ini adalah menggalakkan penglibatan ibu bapa tu untuk menyertai sesuatu program yang dijalankan di sebuah sekolah tersebut. Kerana apa? Langkah ini akan membolehkan segala permasalahan anak-anak mereka yang berlaku di sekolah itu dapat diketahui lebih awal apabila melakukan perlibatan antara ibu bapa ya. Okey, secara peribadi saya yakin peranan aktif yang dijalankan oleh pihak PABG di sekolah ini antara memperbanyakkan program-program rohaniah lah, program-program yang melibatkan kesedaran kepada pelajar dan juga ibu bapa lah tentang isu buli ini, dan juga mempertingkatkan permuafakatan antara guru dan juga ibu bapa tu dan dapat membendung masalah ini. Okey, itu antara peranan PABG lah yang perlu diperkuatkuasakan untuk menangani masalah isu buli ini. Okey, bagi cabaran PABG pula untuk mengadakan program tu dalam melibatkan ibu bapa tersebut, mungkin ada juga sedikit cabaran lah daripada ibu bapa itu. Kerana kita boleh tahu sesetengah ibu bapa mungkin kurang aktif dan juga kekangnya masa dan melibatkan kerja-kerja luar yang tak dapat hadir untuk menyertai program yang dilaksanakan oleh PABG. Okey, saya rasa itu saja daripada pandangan saya. Seterusnya. Okey, kita dah dengar banyak lah pasal ibu bapa tidak dapat terima anak-anak mereka punya sahsiah dalam sekolah menyebabkan mereka membuli, dan ada juga kita laksanakan program tapi ibu bapa tak dapat hadir. Dan bagi pandangan saya pula, buli merupakan satu terma yang sangat besar. Buli boleh dilakukan dalam bentuk fizikal, mental, dan sekarang kita boleh lihat cyberbullying merupakan satu kes yang sangat berat terjadi dalam Malaysia. Kita boleh lihat baru-baru ini ada kes yang pelajar telah melakukan bully secara fizikal kepada kawannya disebabkan cyberbully, di mana mangsa telah menyebarkan gambar yang tidak sepatutnya ke Instagram, menyebabkan pembuli itu marah dan menampar kawannya. Dan kita boleh lihatlah perkara sebegini terjadi disebabkan pengawalan yang kurang daripada pihak ibu bapa mereka. Dan apa yang saya boleh tegaskan mengenai tugas dan juga peranan PABG dalam hal-hal sebegini, ibu bapa perlulah memberi penekanan yang tegas dan juga memberi kawalan mengenai media sosial anak-anak mereka. Jadi mereka, iaitu anak-anak, ibu bapa perlu kawal apa yang anak-anak mereka lakukan di alam maya. Jadi mereka boleh mengawal tindakan anak-anak mereka. Dan seterusnya, kes-kes buli secara media sosial dapat dikurangkan. Jadi saya rasa dalam kes ini mengenai cyberbully, ibu bapa lah yang mempunyai autoriti yang paling tinggi, kerana internet adalah sumber mereka dan ibu bapa yang menyumberkan internet kepada anak-anak mereka, dan juga alat-alatan seperti gadget, telefon, tablet dan sebagainya juga daripada ibu bapa. Dengan teknologi kini, mereka boleh memantau aktiviti anak mereka melalui pelbagai aplikasi yang sedia ada, dan ibu bapa perlulah ambil tahu mengenai hal-hal sebegini dengan lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, sama-sama kita ucapkan kepada panel yang ketiga dan panel yang keempat. Okey, sebagai rumusannya kita dapat merumuskan bahawa isu buli ini adalah satu isu yang boleh dikatakan ada di mana-mana sekolah. Walaupun sekolah itu tiada asrama, tetapi berlaku juga di sekolah. Dan buli itu secara apa yang kita faham, buli itu dia meluas, iaitu bukan sekadar tumbuk-tumbuk sahaja. Malah mungkin berlaku isu ini di asrama, iaitu senior menyuruh junior membasuh baju, iron baju dan sebagainya. Dan buli ini juga dari segi fizikal pun, dari segi emosi pun, dari segi wajah pun dikira itu satu isu buli. Okay, jadi kita dapat menyaksikan bahawa ibu bapa juga turut perlu memainkan peranan yang penting untuk menangani masalah buli. Jadi cukup di sini saja untuk pusingan yang pertama yang membahaskan berkaitan buli. Okay, jadi kita beralih kepada pusingan kedua. Okey, kita akan bahas
Jadi gadget ataupun internet pada hari ini sangat mudah, dan itu merupakan salah satu daripada tanggungjawab ibu-bapa sendiri. Jadi untuk kursus yang kedua ini kita membahaskan isu berkaitan dengan telefon, yang mana adakah para panel sekalian setuju telefon bimbit dibawa ke sekolah dalam sistem pendidikan hari ini? Mungkin saya boleh serahkan isu ini dimulakan dengan panel yang kedua kita. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Di sini saya melihat tentang penggunaan telefon di sekolah sangat-sangat memberi kebaikan kepada pelajar dalam sudut pembelajaran dan pengajaran. Di sini antara sebagai contoh saya boleh memberitahu tentang kebaikannya adalah dia boleh menjadi sebagai satu akses kepada maklumat kepada pelajar-pelajar dan menjadi alat pembelajaran kepada pelajar-pelajar. Era masa kita sekarang, negara kita masih dalam e-learning, iaitu dalam pembelajaran, tetapi dalam masa depan kita boleh lihat pelajar-pelajar menggunakan e-learning. Yang kita boleh kenakan sebagai mobile learning. Ia adalah satu pembaharuan yang menaik taraf dalam pembelajaran bagi pelajar-pelajar. Di sini pelajar-pelajar dapat akses segera kepada sumber-sumber pembelajaran dalam talian seperti e-buku, aplikasi tentang program pendidikan yang dapat meningkatkan pemahaman mereka dalam pelbagai subjek. Akhir kata, saya bersetuju dengan penggunaan telefon ke sekolah kerana ia dapat memberi banyak kebaikan dalam pembelajaran kepada pelajar. Itu sahaja. Okey, terima kasih kepada panel yang kedua, iaitu Cikgu Zaidah Hasanah. Okey, pada pandangan panel kedua mengatakan tadi bahawa telefon bimbit ini wajar dibawa ke sekolah kerana ia memberi satu input yang positif kepada pelajar itu sendiri, iaitu dapat menyebarkan sesuatu maklumat ataupun mudah kata dunia hari ini semakin canggih dari hari ke hari, yang mana sistem pendidikan pada hari ini iaitu e-learning akan ditukarkan kepada sistem pendidikan mobile learning. Jadi panel kedua sangat setuju mengatakan bahawa telefon bimbit boleh dibawa ke sekolah. Okey, jadi kita lihat pula pandangan ataupun pendapat panel yang seterusnya, iaitu Cikgu Atirah, berkaitan adakah wajar telefon bimbit dibawa ke sekolah. Silakan Cikgu Atirah. Terima kasih kepada penonton kita. Okey, berdasarkan panel sebentar tadi, beliau mengatakan setuju untuk telefon bimbit dibawa ke sekolah. Tetapi bagi pendapat saya sangat tidak bersetuju jika pelajar itu membawa telefon bimbit mereka untuk ke sekolah. Kerana apa? Kita dapat tahu pada zaman sekarang, zaman moden ni, terdapat pelbagai perkara yang tidak berfaedah dalam telefon bimbit pelajar. Membawa telefon bimbit tersebut, pelajar itu dapat menimbulkan masalah ataupun situasi, iaitu sharing is caring. Sharing is caring maksudnya berkongsi antara pelajar untuk melihat video ataupun perkara-perkara yang tidak sepatutnya ataupun video-video tidak senonoh di dalam telefon bimbit, dan boleh menimbulkan pelbagai isu ataupun pelbagai masalah yang menyebabkan pelajar-pelajar tidak fokus dan lalai dalam akademik mereka. Seperti mana kita tahu, dengan bawa telefon bimbit yang ke sekolah, pelajar akan menimbulkan pelbagai masalah, antaranya yang kita dapat lihat masalah bully atau isu bully juga akan daripada telefon bimbit tersebut, berdasarkan video-video yang mereka lihat. Okey, baik, dalam masalah telefon bimbit ni, pihak yang bawa lah yang perlu menggesa supaya pihak pengurusan sekolah memperketatkan peraturan untuk penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar bagi membendung masalah-masalah yang berlaku di sekolah. Antaranya masalah yang kita bahaskan tadi, itu masalah bully lah. Itu saja daripada saya, dan di sini saya dapat teruskan bahawa saya tidak bersetuju untuk pelajar membawa telefon bimbit tersebut kerana terdapat pelbagai keburukan dan negatif dengan membawa telefon bimbit tersebut. Okey, terima kasih Cikgu Atirah. Okey, kita telah dengarkan bahawa Cikgu Atirah tidak setuju untuk memberi pelajar bawa telefon bimbit ke sekolah kerana dengan telefon bimbit ini boleh menyebabkan pelbagai masalah, seperti masalah sharing is caring yang seperti dikatakan oleh Cikgu Atirah tadi, yang mana seorang pelajar sahaja yang membawa telefon tetapi melihat video yang tidak senonoh beramai-ramai. Jadi isu ini akan menyebabkan pelajar-pelajar itu tidak fokus di dalam kelas, dan isu ini sepatutnya memainkan peranan kepada kedua-dua pihak, iaitu pihak ibu bapa dan pihak guru, yang mana pihak ibu bapa perlu mengawal penggunaan telefon bimbit kepada anak-anak, dan pihak guru perlu mengetatkan peraturan-peraturan telefon bimbit seperti mengadakan spot check secara berkala supaya telefon bimbit ini tidak terlepas kepada pelajar untuk membawa ke sekolah. Jadi
wajar toh telefon bimbit dibawa ke sekolah? Silakan. Bagi pendapat saya pula, jika Cikgu Adira mengatakan penggunaan telefon bimbit di sekolah ini menyebabkan negatif kepada pelajar. Tapi di sini bagi pendapat saya dapat melihat banyak negara-negara maju seperti Korea, Amerika dan juga yang lain, mereka membenarkan pelajar menggunakan telefon di dalam sekolah, yang mana mereka tidak mempunyai masalah seperti tahap pendidikan mereka ke belakang. Yang dapat kita lihat, negara kita pula banyak menyekat penggunaan telefon bimbit di dalam kelas, yang mana seperti yang Ustazah Zaidah katakan, ia dapat memudahkan pembelajaran pelajar tersebut di sekolah. Ya, guru-guru juga boleh menggunakan bahan-bahan pembelajaran di dalam telefon tersebut yang memudahkan pelajar dan guru juga untuk memulakan sesi pembelajaran mereka. Ya, jadi di sini saya dapat lihat isu penggunaan telefon bimbit ini sedikit sebanyak kita boleh teruskan untuk sistem pendidikan negara kita masa kini, kerana Korea Selatan membenarkan penggunaan telefon bimbit di sekolah yang mempunyai tahap-tahap untuk menggunakan telefon di dalam kelas, yang mana ketika PDP tidak dibenarkan. Dan kita boleh lihat Korea Selatan adalah antara salah satu negara yang mana mempunyai tahap pendidikan yang tinggi walaupun dibenarkan penggunaan telefon di dalam kelas. Setakat itu bagi saya. Jadi bagi pendapat saya sendiri, saya menyokong penggunaan telefon bimbit di sekolah, dan KPM boleh meneruskan untuk sistem pendidikan dengan membenarkan penggunaan telefon di sekolah untuk pelajar-pelajar bagi memudahkan sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Okey, terima kasih kepada Cikgu Syairah atas pendapat dan pandangan beliau berkaitan dengan kewajaran membawa telefon bimbit ke sekolah. Okey, jadi sebagai rumusan kepada apa yang dibahaskan oleh Cikgu Syairah sebentar tadi, Cikgu Syairah menyokong dan setuju bahawa telefon bimbit perlu dibawa ke sekolah. Hal ini kerana ia dapat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dunia pada hari ini penuh dengan ilmu teknologi, jadi telefon bimbit adalah satu aset yang penting untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran dalam sistem pendidikan hari ini. Jadi seorang panel saja lagi untuk membahaskan berkaitan ini, dan saya kira panel ini sudah tidak sabar untuk menghangatkan lagi isu berkaitan kewajaran membawa telefon bimbit di sekolah. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita. Mengenai hal wajarkah telefon dibawa ke sekolah, pada pandangan saya lah, buat masa kini penggunaan telefon di dalam kelas adalah tidak wajar. Hal ini kenapa? Kenapa saya mengatakan perkara ini adalah negara kita masih lagi belum dalam tahap tersebut. Jika kes-kes seperti buli dan kes-kes seperti bercinta antara pelajar masih lagi tidak dapat kita bendung, maka penggunaan telefon juga tidak wajar untuk dilakukan. Hal ini kerana telefon seperti yang sahabat saya telah katakan sebentar tadi menjadi satu kunci pemudah caraan untuk berkongsi perkara-perkara yang tidak sepatutnya antara pelajar. Dan betul, telefon juga boleh memberi banyak kebaikan kepada pelajar seperti m-learning, di mana pelajar-pelajar boleh menggunakan telefon untuk menjadi pemudah cara dalam pembelajaran mereka. Tetapi jika kita lihat pola penggunaan pelajar mengenai telefon, kita boleh lihat penggunaan mereka dalam media sosial dan juga penggunaan game adalah sangat tinggi. Dan adakah benar mereka akan menggunakan telefon mereka ke arah pembelajaran, bukan untuk hiburan semata-mata? Jadi perkara ini perlulah kita teliti dahulu sebelum kita benarkan pelajar-pelajar membawa telefon mereka ke sekolah. Dan jika kita lihat daripada sudut pandangan PIBG mengenai kes ini, benar kita boleh memberi manfaat kepada pelajar, tapi dalam hal ini guru-guru perlu lebih proaktif mengenai penggunaan pelajar dengan telefon mereka, menyebabkan tugas guru semakin bertambah, tugas ibu bapa juga semakin bertambah. Dan akhir sekali, pelajarlah yang perlu bertanggungjawab terhadap tindakan mereka sendiri. Jadi, akhir sekali yang boleh saya katakan, adakah pelajar-pelajar Malaysia sudah berada di tahap itu di mana mereka boleh membawa dan bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri dengan penggunaan telefon mereka? Sekian saja dari saya. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hana. Okey, jadi sebagai rumusan untuk pusingan kedua ni, saya boleh mengatakan bahawa
boleh diberi sekarang kerana dua panel mewajarkan telefon dibawa ke sekolah dan dua panel lagi tidak setuju untuk memberi kebenaran kepada pelajar untuk membawa telefon bimbit ke sekolah. Seperti yang dikatakan oleh panel yang terakhir tadi, negara kita, negara Malaysia belum sampai masa lagi untuk nak samakan seperti negara Korea Selatan, iaitu menggunakan telefon bimbit dalam pembelajaran dan pengajaran pada hari ini. Seperti yang dikatakan oleh panel-panel tadi, penggunaan telefon bimbit ini memang ada positif dan adanya negatif. Kerana seperti yang kita tahu, kalau kita guna telefon bimbit di dalam pelajaran dan pengajaran, ia memudahkan guru untuk mengaktifkan sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Akan tetapi, guru juga sepatutnya memikirkan cara yang lebih menarik selain daripada membenarkan telefon bimbit ke sekolah, supaya pengajaran dan pembelajaran pada hari itu lebih proaktif atau lebih menarik. Seperti mungkin guru-guru boleh mengajak anak-anak murid ke makmal komputer untuk menggunakan fasiliti-fasiliti atau kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah untuk menarik minat pelajar untuk belajar pada hari ini. Jadi sebagai rumusan untuk forum kita berkaitan peranan dan cabaran PIBG dalam sistem pendidikan masa kini, kita dapat lihat bahawa ibu bapa perlu memainkan peranan tersendiri dan guru juga perlu memainkan peranan tersendiri dalam sistem pendidikan Malaysia pada hari ini. Jadi masa telah menceburi kita berhenti di sini saja. Kita sambung lagi dalam forum yang seterusnya, insya-Allah. Okey, sampai sini saja. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada saya sendiri ataupun para panel jemputan yang cukup hebat pada